Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cikgu ingin memperkenalkan diri cikgu dulu. Nama cikgu Masura. Dan cikgu akan mengajarkan pelajar madah al-fiqh. Tajuknya najis. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah pelajar, kita baca doa. Semoga Allah memberikan kemudahan, kefahaman untuk kita menuntut ilmu dan juga untuk kita selamat dunia dan akhirat. Dan pada hari ini cikgu akan mengajarkan pelajar tajuk najis. Cikgu akan huraikan pengertian najis. Itu yang pertama, cikgu akan huraikan pengertian najis. Yang kedua, cikgu akan huraikan bahagian najis. Yang ketiga, cikgu akan huraikan tentang cara menyucikan najis. Pertama sekali, marilah kita lihat apa dia najis. Najis ialah benda yang kotor mengikut pandangan Islam. Pelajar lihat gambar tersebut. Itulah contoh-contoh najis. Dan seterusnya pelajar, marilah kita lihat bahagian najis. Najis terbagi kepada 3 bahagian. 1. Najis mukhaffafah ataupun kita panggil najis ringan. Yang kedua, najis mutawassithah ataupun najis pertengahan. Yang ketiga, najis mughallazah ataupun kita panggil najis berat. Itu dia bahagian-bahagian najis. Baiklah pelajar, pertama sekali cikgu akan huraikan najis mukhaffafah. Apa dia najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ialah najis ringan. Contoh najis ini ialah air kencing kanak-kanak lelaki berusia di bawah 2 tahun yang tidak makan atau minum sesuatu yang lain selain susu ibu. Itu dia najis mukhaffafah. Seterusnya, bila kita sudah kenal najis mukhaffafah, marilah kita melihatkan bagaimanakah cara menyucikan najis mukhaffafah. Cara menyucikan najis mukhaffafah. Yang pertama sekali, kita lapkan najis dengan kain kering. Selepas itu, kita renciskan air mutlak ke atasnya. Dan kita lap hingga kering. Itu cara menyucikan najis mukhaffafah. Ya pelajar, bila kita sudah kenal najis mukhaffafah dan juga bagaimana caranya untuk kita menyucikan najis mukhaffafah, seterusnya kita pergi yang kedua, iaitu najis mutawassithah. Apa dia najis mutawassithah? Najis mutawassithah ialah najis sederhana. Contoh najis ini ialah darah, nanah, muntah, najis manusia, bangkai
dan sebagainya. Pelajar lihat gambar yang cikgu bagi. Itu dia contoh-contoh najis mutawassithah. Bila kita sudah kenal najis mutawassithah, marilah kita lihat bagaimana caranya untuk kita menyucikan najis mutawassithah. Iaitu caranya, kita buangkan najis itu dahulu. Selepas tu kita cuci tempat yang terkena najis hingga hilang warna, bau dan rasanya. Itu cara menyucikan najis mutawassithah. Dan seterusnya pelajar, mari kita lihat najis yang ketiga, iaitu najis mughallazah. Apa dia najis mughallazah? Najis mughallazah ialah najis berat. Contoh najis ini ialah anjing, babi dan keturunannya. Dan mari kita lihat bagaimana caranya untuk kita menyucikan najis mughallazah. Cara menyucikan najis mughallazah iaitu buang najis itu. Seterusnya, kita cucikan tempat terkena najis dengan air tanah. Selepas tu kita cucikan dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang warna, bau dan rasanya. Itu dia cara menyucikan najis mughallazah. Ya pelajar, mari cikgu ulang kaji semula tentang najis, iaitu najis terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, najis mukhaffafah, najis ringan. Yang kedua, najis mutawassithah, iaitu najis pertengahan. Yang ketiga, najis mughallazah, iaitu najis berat. Dan najis mukhaffafah, yang pertama najis mukhaffafah, iaitu najis ringan. Contohnya iaitu air kencing kanak-kanak lelaki berusia di bawah 2 tahun yang tidak makan ataupun minum sesuatu yang lain selain susu ibu. Cara menyucikannya najis mukhaffafah, lapkan najis dengan kain kering. Selepas tu rancikan air mutlak ke atasnya. Akhir sekali kita lap hingga kering. Itu cara menyucikan najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassithah, iaitu najis sederhana ataupun najis pertengahan. Contoh najisnya ialah darah, nanah, muntah, najis manusia dan sebagainya. Cara menyucikannya iaitu kita buangkan najis itu dahulu. Lepas tu kita cucikan ke tempat yang terkena najis sampai hilang warna, bau dan rasanya. Yang ketiga, najis mughallazah, iaitu najis berat. Contoh najis ini ialah anjing, babi dan keturunannya. Cara menyucikan najis mughallazah iaitu kita buang najis itu dahulu, lepas tu kita cucikan ke tempat terkena najis dengan air tanah. Selepas tu kita cuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang warna, bau dan rasanya. Baiklah pelajar, bila kita sudah belajar tentang pengertian najis, bahagian najis dan juga cara menyucikan najis, marilah kita sama-sama membelajarkan perkataan yang berada di dalam tajuk ini. Iaitu pelajar, cikgu akan membacakan perkataan yang ada dalam tajuk ini satu persatu ya. Pelajar ambil perhatian. 1. Perkataan najis. Perkataan najis. Huruf jawi yang berada di dalam perkataan najis
huruf nun. Yang kedua, huruf jim. Yang ketiga, huruf ya. Yang keempat, huruf sin. Bacanya najis. Najis. Itu perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua, perkataan ringan. Ringan. Huruf Jawi yang berada di dalam perkataan ringan. 1. Huruf Ra. 2. Huruf Ya. 3. Huruf Nga. 4. Huruf Nun. Dan seterusnya perkataan yang ketiga, perkataan susu. Susu. Huruf Jawi yang berada di dalam perkataan susu. 1. Huruf Sin. Huruf Waw. Dan yang ketiga huruf Sin. Yang keempat huruf Waw. Perkataan yang keempat, perkataan muntah. Muntah. Huruf Jawi yang berada dalam perkataan muntah. 1. Huruf Mim. Yang kedua huruf Waw. Yang ketiga huruf Nun. Yang keempat huruf Ta. Yang kelima huruf Ha. Seterusnya pelajar, perkataan yang kelima, perkataan hilang. Hilang. Huruf Jawi yang berada di dalam perkataan hilang. 1. Huruf H. Yang kedua huruf Ya. Yang ketiga huruf Lam. Yang keempat huruf Nga. Perkataan yang keenam, perkataan cuci. Cuci. Huruf Jawi yang berada di dalam perkataan cuci. 1. Huruf Ja. Yang kedua huruf Waw. Yang ketiga huruf Ja. Yang keempat huruf Ya. Pelajar, mari cikgu ulang sekali lagi. 1. Bacanya najis. Najis. Yang kedua, bacanya ringan. Ringan. Yang ketiga, bacanya susu. Susu. Yang keempat, bacanya muntah. Muntah. Yang kelima, bacanya hilang. Hilang. Yang keenam, bacanya cuci. Cuci. Baiklah pelajar, akhir sekali cikgu ingin memberikan kesimpulan dalam tajuk yang kita belajar pada hari ini. Islam sangat mementingkan kebersihan dan setiap Muslim wajiblah menjaga kebersihan. Ini bersesuaian dengan sebuah hadis yang berbunyi At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.